Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil 'azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli summa amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun usikum wa iyaya bi taqwallahi wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam yang berbahagia ini dapat sama-sama kita sambung kembali pembicaraan kita berkenaan dengan kitab-kitab yang kita bacakan di malam Jumaat ini, malam Sabtu ini. Iaitulah insya-Allah kita akan tengok kitab yang pertama, kitab akidah, iaitulah matan Barahi yang menjadi asas bagi kita umat Islam sejak mutaakhir ini adalah dengan belajar kitab yang kita baca pada hari ini, iaitulah Barahi. Dan kita baru selesai pada minggu yang lalu membahaskan tentang sifat wahdaniyah, iaitulah wahdaniyahnya Allah Subhanahu wa taala, iaitulah tidak ada dua baginya pada zat, dan tidak ada dua baginya pada sifat, dan tidak ada dua baginya pada perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu adalah sifat yang terakhir di dalam kategori sifat salbiyah. Dan kita dah habis 6 sifat yang pertama, itulah sifat wujud, dikategorikan sebagai sifat nafsiyah yang membicarakan tentang zat. Dan salah satu syarat sebelum kita nak membincangkan sifat-sifat yang ada pada zat Allah ialah membicarakan berkenaan dengan sifat al-wujud. Dan kemudian kita bincang sifat yang kedua, itulah qidam. 5 sifat baki daripada itu adalah qidam, baqa, mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis, qiyamuhu ta'ala bi nafsi, wahdaniyah. 5 sifat yang baki sesudah mana sifat al-wujud itu dikategorikan sebagai sifat salbiyah, sifat salbiyah. Dan kita dah bincang sifat salbiyah ini adalah satu sifat nak menafikan sebalik daripada sifat-sifat yang dibahaskan. Sebagai contoh, kita bincang sifat qidam. Qidam, sebelum daripada ini kita menterjemahkan dengan kalimah dengan makna sedia. Tetapi maksud qidam yang sebenar menurut kefahaman kita daripada sifat salbiyah adalah tidak ada permulaan. Laisa awwaluhu bisyai, tidak ada permulaan. Jadi kita faham sifat salbiyah ini meletakkan kalimah ataupun perkataan nafi dahulu. Tidak ada permulaan. Maka bila tidak ada permulaan, Allah Ta'ala bersifat dengan baqa ataupun qidam, qidam. Kemudian sifat yang kedua ataupun sifat yang ketiga daripada sifat 20, tetapi sifat yang kedua daripada sifat salbiyah adalah baqa. Qidam, baqa. Baqa adalah kekal. Kita bincang dan kita sebut adalah kekal. Tetapi kekal adalah kefahaman kita yang sebelum daripada ini. Tetapi kefahaman kita menurut sifat salbiyah adalah tidak ada pengakhiran. Laisa awwaluhu laisa akhiruhu bisyai, tidak ada pengakhiran. Maksudnya Allah Ta'ala yang tidak bertemu dengan kemusnahan. Allah Ta'ala yang tidak ada padanya kerosakan. Allah Ta'ala yang tidak ada padanya kehancuran. Jadi ini adalah maksud kekal yang sebenar, iaitu baqa laisa akhiruhu bisyai. Kemudian kita juga bincang dengan sifat yang seterusnya adalah mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis. Asal pada kalimah khilaf. Mukhalafah ni adalah beza.
berselisihan, bersalahan. Dan itulah yang kita terjemah sebelum daripada ini, iaitu dengan bersalahan. Jadi kita ubah cara terjemahan kita selepas daripada ini ialah tidak sama ataupun tidak serupa Allah Ta'ala dengan makhluk. Mukhalafatuhu ta'ala lil hawadisi, persalahan ditukar dengan tidak serupa, tidak sama zat Allah Ta'ala itu dengan hawadis, iaitulah dengan makhluk. Dan kemudian kita juga dah bincang pada minggu yang lalu, iaitulah perkaraan yang terakhir ataupun sifat yang terakhir di dalam sifat salbiyah adalah sifat wahdaniyah. Sifat wahdaniyah ini adalah maksudnya esa. Maksudnya esa, tidak ada dua baginya. Itu maksud bagi sifat wahdaniyah, ay la thaniya lahu, iaitulah tidak ada kedua ia baginya, bagi zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, selesai. Yang tu kita dah habis pada kata wala fi af'ali. Jadi tengok muka surat yang berapa ni, 5, 6, muka surat yang ke-6 pada baris yang ke-4. Pada baris yang ke-4, qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi fi darin amin. Fahadhihi sittu sifatin al-ula nafsiyatun wa hiya al-wujud, wal khamsatu ba'daha salbiyatun, summa yajibu lahu ta'ala sab'u sifatin tusamma sifatil ma'ani. Itu dia. Fahazihi, maka inilah, kata musannif fahazihi, fa itu adalah kita mula ayat baru, itulah fa'ul fasihah. Maka fahazihi, maka ini, situ, iaitulah maka inilah 6 sifat. Dia tulis apa tu? Enam sifat yang sebetulnya. Maka inilah 6 sifat, bermula sifatin, iaitulah bermula ini 6 sifat. Al-ula, yang pertama sekali, sifat yang pertama iaitu merujuk kepada sifat al-wujud. Al-ula, yang pertama, nafsiyatun, ialah sifat nafsiyah. Sifat nafsiyah, iaitulah nafsi ni merujuk kepada dirilah, nafsun, diri. Tetapi kita terjemah pada kalimah nafsun ini, letaknya pada kalimah Allah, kita menterjemahkan kalimah zat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala ni tak serupa dengan mana-mana makhluk. Maka kita juga tak sesuai nak menyebutkan bahawa Allah Ta'ala ni dengan diri ataupun dengan sendirinya ataupun dengan apa-apa saja yang berkaitan yang disebutkan dengan bahasa manusia, sebenarnya tidak layak bagi zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan nafsiyatun wa hiya al-wujud, iaitulah ni sebagai ringkasan kita belajar sebelum daripada ni. Dia nak buat satu ringkasan, wa hiya al-wujud, iaitulah sifat wujud, iaitulah ada. Wal khamsatu ba'daha, dan bermula yang 5 bagi hak 5. Khamsah ni 5, khamsatu 5 ba'daha, selepas daripadanya nya tu kembali pada sifat nafsiyatun. Bermula 5 daripada selepas daripadanya, selepas daripada sifat nafsiyah, iaitulah sifat al-wujud. Salbiyatun, ialah sifat salbiyah. Salbiyatun ialah sifat salbiyah. Summa, ini adalah maksud 5 yang baki. Apa dia? Bermula dengan sifat qidam, baqa, mukhalafatuhu ta'ala lil hawadisi, qiyamuhu ta'ala binafsi, wahdaniyah. Itu adalah sifat yang disebutkan sebagai Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, ialah sebagai sifat salbiyah. Baik, kita buat ringkasan sikit lah sebelum kita nak masuk, bagi nampak dia punya jalan ya. Kemudian kita masuk pada malam ni satu sifat daripada sifat ma'ani. Sampai mikrofon.
Sifat 20 dia ada 4 kategori. Bawah dia ada 4 kategori. Ini yang kita ringkaskan supaya nampak pada malam ini. Yang pertama adalah sifat nafsiyah. Ini siapa yang dah salib tak boleh salib lah. Benda yang sama juga nak nampak. Yang kedua adalah kategori sifat salbiyah. Dan yang ketiga adalah sifat ma'ani. Dan yang keempat adalah ma'nawiyah. Dan sifat salbiyah ni hanya ada satu sifat saja, iaitulah wujud. Jadi kita dah bahas lah, macam kita cerita bab nafsiyah ini. Nafsiyah tu. Kemudian sifat salbiyah ni ada 5. Bermula dengan nombor 2, iaitulah tidak. Nombor 3 apa dia? Pokok. Nombor 4 mukhalafatuhu. Al-hawadisi. Nombor 5 adalah tidak pokok. Tidak pokok mukhalafatuhu qiyamuhu ta'ala bihi. Qiyamuhu ta'ala bihi. Berenam adalah wahdaniyah. Okey. Jadi ini yang kita telah bahaskan sebelum daripada ini, iaitulah sifat 20. Sifat 20 ni adalah satu ringkasan daripada perbahasan yang telah diimpuskan oleh para alim ulama supaya kita mudah untuk memahami tentang zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ringkasnya adalah sifat 20 ni ada 20 perkara. Tapi dalam 20 itu dipecahkan kepada 4 kategori, iaitulah yang pertama sifat nafsiyah, iaitulah sifat wujud. Dan kemudian kita dah bahas dah sifat salbiyah, iaitu sifat nak menafikan sifat yang tidak layak bagi zat Allah Subhanahu wa ta'ala, iaitulah sifat tidak, baqa, mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis, qiyamuhu ta'ala bi nafsi, wahdaniyah. Jadi dah ada 7. Bila 7 dah bahas, dan 6 kita dah bahas, ada lagi 14. Ada lagi 14 sifat. Jadi 14 sifat ni 7 ada pada sifat ma'ani, dan 7 yang baki ada pada sifat ma'nawiyah. Apakah yang dimaksudkan dengan sifat ma'ani? Ma'ani adalah sifat al-wujudiyah, sifat yang ada. Ma'ani ni yang kita akan bincang sekali lagi ni adalah sifat al-wujudiyah, sifat yang ada. Maksud sifat inilah kalau ditakdirkan dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala nanti, kita akan melihat zat Allah Subhanahu wa ta'ala pada sifat-sifat, pada ma'ani dan ma'nawiyah. Kita akan mampu melihat Allah Ta'ala. Tapi dengan cara yang kita sendiri pun tak mengetahui, dengan keadaan yang macam mana, supaya benda itu kita dapat memahami sifat ma'ani adalah sifat wujudiyah yang nampak dan yang ada. Ini adalah yang kita akan bincang pada malam insya-Allah. Okey. Kemudian
Kita tengok balik kitab. Ni nampak dia punya susunan dia. Saya kita tambah lagi. Summa, kemudian yajibu lahu ta'ala, wajiblah baginya, bagi Allah Ta'ala, sab'u sifatin, iaitulah 7 sifat, tusamma sifatil ma'ani, yang dinamai akan dia sifat ma'ani. Baik, sifat ma'ani adalah salah satu daripada perbahasan kita pada malam ni. Apakah yang dimaksudkan dengan sifat ma'ani ini? Sekali saya tulis apa yang berkaitan dengan sifat al-ma'ani ini untuk sama-sama kita faham. Ialah yang dimaksudkan dengan sifat ma'ani ini adalah al-sifatu al-wujudiyatu, sifat yang ada, sifat yang wujud. Maksudnya sifat yang ada, sifat yang mawjud, sifat yang boleh nampak, sifat yang sesuatu perkara yang kita mampu lihat. Tetapi tak boleh lihat zaman sekarang, tak boleh lihat dalam keadaan sekarang ini, disebabkan Allah Ta'ala meletakkan hijab kepada kita. Allah Ta'ala meletakkan satu gap kepada kita ni, tak boleh nak melihat akan zat Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang maha suci. Baik. Dan maksudnya juga di sini ialah sifat yang zaidah. Daripada sifat zaidah ni maksudnya sifat yang tambah, sifat tambahan yang ada pada zat Allah Subhanahu Wa Ta'ala, yang menambahkan pada sifat wujudnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi wujud ni sifat yang ada pada zat Allah, dan sifat ma'ani ini adalah sifat zaidah yang menjadi tambahan kepada sifat wujud itu. Sebagai contoh sifat al-qudrah. Dan nanti kita akan bincang sifat al-qudrah. Kita nak nampak seseorang itu ada qudrah. Macam mana kita nak nampak seseorang itu qudrah? Baik, kita cuba nisbahkan kepada seorang manusia. Manusia ni kita nak nampak dia berkuasa macam mana? Dengan dia gagahnya, dengan dia ni contoh, dia boleh mengangkat berat, dia boleh orang kata apa, buat kerja tanpa henti, tanpa henti. Maka ini menunjukkan bahawa manusia itu dia bersifat dengan kekuasaan, dia ada kuasa, dia kuat. Maka kuat itu nampak pada zahirnya, nampak pada perbuatannya, dan terzahirlah sifat wujudiah pada ini. Jadi orang nampak, nampak dia kuat ni. Kuat apa? Kuat tidur. Jadi kuat juga tu. Maksudnya kuat tidur. Jadi kuat apa? Kuat makan. Time bila pun nampak dia mesti makan. Jadi orang nampak dia perbuatan itu menunjukkan bahawa dia bersifat dengan sifat qudrah yang layak bagi manusia lah. Baik, itu adalah sifat mawjudah ataupun sifat wujud yang menjadi tambahan kepada sifat al-wujud yang kita dah bincang pada sifat nafsiyah. Baik. Di antara sifatnya dia kata di sini ialah wahia al-qudratu. Wahia al-qudratu. Qudrah ini artinya adalah kuasa. Dia ada 7 semua: qudrah, iradah, al-ilmun hayat, was-sam'ul basar, wal kalam. Itu adalah daripada sifat-sifat yang ada pada bahagian yang ketiga ini, adalah sifat al-ma'ani. Baik, cuba kita ambil kefahaman sikit tentang al-qudrah. Wahia al-qudrah. Qudrah ni apa? Qudrah ini, hakikat qudrahnya adalah sifat yang sejak daripada azali lagi, iaitulah mengadakan setiap benda yang baharu dan mentiadakan sifat yang baharu. Ni dia punya ta'rif dia. Sifat azaliyah, sifat qudrah ini maksudnya sifatun azaliyatun yata'ti biha ijadu kullu mumkinin wa i'damihi. Baik, saya kena tulis ta'rif ni dan kita kena sama-sama tulis dan kita tengok kefahaman kita pada malam ni, insyaAllah. Ini memang dia masuk dalam sikit lah, detail. Kalau pening, tidur saja. Kalau pening, tidur saja. Tapi tidur jangan ambil bunyi. Baik.
Kita tengok sifat qudrah lah yang pertama. Okey. Al-Ma'ani sifat ma'ani ni ada 7. Okey, yang pertama adalah sifat qudrah. Okey, ta'rif sifat qudrah. Ini tulisannya. Sifat azaliyatun yata'ti biha ijadun kullu mumkinin wa i'dam ala wafqi al-iradah. Sifatun azaliyatun yata'ti biha ijadun mungkin wa i'dadihi ala wafqi Okey. Baik, ada masa sikit tulis. Sudah sering kita nak uraikan sikit. Tulis pendapat, tulis bagi elok. Nanti ada masa tulis semangat untuk hafal, buka-buka hafal. Takut tak buka pun hafal. Nampak? Sudah masya-Allah. Okey, apa maksudnya? Qudrah. Nah, qudrah ni adalah maksud berpuasa. Berpuasa ni adalah salah satu sifat Allah Ta'ala. Kita pada zahir kita nampak Allah Ta'ala berpuasa kepada menghidupkan dan mematikan, mencipta dunia ini, melakukan gempa bumi, menghidupkan yang mati, kemudian melahirkan zuriat yang baru lahir dan seumpamanya. Itu menunjukkan bahawa berkuasa Allah Subhanahu Wa Taala
setiap sesuatu. Baik, apa maksud disebut ma'ani? Ya, apa maksud disebut ma'ani? Sifatun, satu sifat. Azaliyatun, yang sejak daripada azali. Azali. Azali ni maksudnya sejak daripada awal lagi. Orang tanya pula apa beza azali dengan Lauh Mahfuz? Azali dengan Lauh Mahfuz. Lauh Mahfuz ni tercatat di lauh, di papan yang terpelihara, dicatatkan segala apa yang akan berlaku dan bakal berlaku. Azali malu, azali dulu ke ataupun mahfuz dulu? Jadi kalau ikutnya, dia bermula daripada azali. Wujudnya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak ada sebab dan tidak ada apa-apa. Dan apakah yang Allah Ta'ala cipta dulu? Mengikut riwayatnya adalah cahaya Al-Muhammadiyah ataupun Nur Al-Muhammadiyah, ataupun pada pandangan yang lain adalah qalam. Qalam yang diciptakan oleh Allah. Apa maksud qalam? Qalam pen. Bukan pen mata ni. Qalam yang zat, yang layak pada zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, qalam. Sifatun. Apa maksud qudrah? Qudrah adalah sifatun. Sifat yang azaliyah, yata'ti biha, yang datang dengannya. Yang datang dengannya. Dengan sifat azaliyah dan sifat qudrah ini, ijadun, iaitulah menjadikan. Boleh juga kalau kita nak terjemah, mencipta. Menjadikan, mencipta. Kullu mumkinin, setiap mungkin. Maksud mungkin, benda baru. Maksudnya adalah makhluk. Makhluk ini adalah selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita ulang sikit lagi. Sifatun, sifat azaliyatun, yang sejak daripada azali lagi. Yata'ti biha, yang datang dengannya. Ijadun, menjadikan setiap, kullu mungkin, setiap benda yang baru. Maksudnya setiap apa yang ada di hadapan mata kita adalah daripada qudrah Allah Subhanahu wa ta'ala. Qudrah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan wa i'damihi, dan menjadikan, wa i'damihi, dan mentiadakannya. Dan mentiadakannya. Yang ini tentu perbahasan yang lain. Sifat azali yang datang dengannya menjadikan setiap benda yang baru. Kalau mencipta benda yang baru ini, kita boleh fikir. Dan kita boleh fikir bahawa setiap benda yang baru datang, yang lagi akan datang, yang sedang berlaku, semua ini daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana kita nak berfikir wa i'damihi, dan mentiadakannya? Maksudnya Allah Ta'ala juga berkuasa mentiadakan sesuatu yang betul kita tak tahu pada akal, yang kita tak pernah nampak. Sebenarnya satu kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala mentiadakan kewujudan tersebut. Maksudnya Allah Ta'ala tidak mengadakan sesuatu itu. Dia tak izinkan untuk mengadakan benda tersebut. Bukan maksud benda itu ada, kemudian benda itu dimatikan. Bukan benda itu ada, Allah Ta'ala hancurkan. Bukan maksud benda itu ada, kemudian baru dihapuskan. Tidak. Yang dimaksudkan mentiadakan sejak daripada awal lagi kita tak. Kita tak mampu ada sifat ni. Kadang-kadang kita contoh nak mengadakan sesuatu, contoh ijaz, nak menjadikan. Kita nak buat majlis taklim sebagai contoh. Kita nak buat majlis taklim, maka jadi. Kadang-kadang tak jadi. Okay. Apa kuasa kita untuk mentiadakan majlis taklim? Kuasa kita, aku tak mau bagi jadi. Tapi orang main tak. Aku tak mau bagi buat juga majlis taklim, aku tak boleh buat. Aku tak mau bagi jadi. Tapi tetap jadi macam biasa.
Contoh nak mentiadakan lampu merah pada traffic light. Aku tak mau lampu merah. Ada tak? Maksudnya kita tak mampu nak mentiadakan sesuatu, tetapi Allah Subhanahu Wa Taala mampu untuk mentiadakan sesuatu, bahkan benda itu tak perlu. Kita tak boleh halang. Ini adalah salah satu daripada sifat Allah Subhanahu Wa Taala yang boleh melakukan apa-apa saja dan boleh mentiadakan apa-apa saja. Tetapi kita kadang-kadang boleh melakukan sesuatu, boleh mengadakan sesuatu, tetapi kita tidak mampu untuk menghalang sesuatu. Kita tak mampu nak menghalang kalaulah ketika itu nak hujan, tak mampu nak halang. Kalau hari itu nak panas, sepanjang hari kita nak hujan, kita tak mampu nak menghilangkan panas. Nah, kita, Masya Allah, kita dalam situasi dalam situasi hari ini umat Islam dilanyak dan seumpama kita nak mentiadakan kezaliman pada umat Islam yang berlaku pada hari ini pun tak boleh juga. Sebab apa? Yang menjadikan dan mentiadakan itu adalah pada zat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kedua sifat ini menunjukkan akan kudrah Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, menjadikan sesuatu ini contoh macam menjadi kita boleh teka apa saja. Tapi nak menghalang seseorang tak mampu sebenarnya. Nah, tidak mampu. Sebagai contoh, kita yang pengguna jalan raya. Kalau polis kata tak boleh menggunakan telefon bimbit ataupun smartphone ketika memandu, boleh cakap lah, dia nak menghapuskan. Orang kata orang yang memandu dalam keadaan sambil menggunakan telefon bimbit, boleh halang lah. Tapi nak mentiadakan sifat tak boleh. Yang tu ada ramai sambil-sambil WhatsApp bawa kereta, kan? Sambil-sambil selfie bawa kereta, sambil-sambil cakap telefon nak bawa kereta. Jadi maksudnya nak mentiadakan tak mampu, hanya boleh cakap saja pada undang-undang, tapi nak bagi tak memang tak mampu. Ini adalah salah satu kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala yang ada kudrah. Nah, kalau kita beri buat kesimpulan dalam sifat ini adalah setiap sesuatu yang berlaku, daripada apa saja bermula daripada awal alam sampailah pada akhir alam ini adalah semuanya dengan ketentuan yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan sifat kudrah. Nah, baik, kita sambung sikit lagi. Nah, kita ulang lagi, saya ulang lagi tak apa. Sifatun azaliyatun, sifat yang sejak daripada azali, dia ta'ti yang datang dengannya, ta'ti biha yang datang dengannya, ijadun menjadikan, kullu setiap mungkin benda yang baru, itulah makhluk. Wa i'damihi dan mentiadakannya, mentiadakan benda yang makhluk tadi. Maksudnya ada benda-benda yang kita tak tahu, Allah Ta'ala halang dia untuk mentiadakan. Ala di atas, maksud ala di atas. Ala wafqil iradah, iaitulah di atas bertepatan dengan iradah, bertepatan al-iradah dengan sifat iradah. Iradah dia sudah berkehendak. Okey. Itulah nak menjadikan sesuatu ataupun nak mentiadakan sesuatu di atas bertepatan dengan sifat iradah Allah Subhanahu Wa Taala. Kalaulah Allah Taala kehendak benda itu jadi, maka jadilah benda tersebut. Maka lahirlah kadang-kadang anak-anak yang tak cukup sifat. Allah kehendak. Adakah Allah Taala zalim? Tidak. Allah Taala nak begitu. Lahirlah kadang-kadang anak-anak yang Masya Allah, tabarakallah, di kalangan mereka yang tidak sempurna tubuh badan, yang jadi tidak sempurna akalnya daripada awal, yang kadang-kadang kakinya tak ada. Dan Masya Allah, itu adalah kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dengan kehendak Allah Ta'ala juga mentiadakan sesuatu. Ini yang kita disimpulkan pada perkataan kun fayakun. Jadilah, maka jadilah perkara yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka setiap ni dia ada satu kalimah lagi yang kita kenali adalah kalimah redha.
redha, itu sifat Allah Ta'ala yang redha pada perbuatan. Contoh, kalau kita melakukan benda yang haram, kuasa Allah Ta'ala juga makhluk tu melakukan perkara yang haram. Dan dengan sebab kehendak Allah Ta'ala juga benda tu berlaku perkara yang haram. Sebagai contoh, minum arak. Dan sebagai contoh, main judi. Sebagai contoh, orang tukar nombor ekor. Sifat fitrah Allah Ta'ala yang menciptakan nombor orang yang menikam nombor ekor tu, dia tikam dengan kehendak Allah Ta'ala dapat menang nombor ekor. Nah, dapat duit sejuta. Masya Allah, Allah. Dia pun bagilah duit tu kat dalam hadis. Alhamdulillah. Dia bagi nak duit syubhah, duit haram. Jadi kita buatlah apa yang betul, yang penting dia dapat tenang. Ini maksudnya iradah. Dia maksudnya bertepatan dengan kehendak Allah Ta'ala. Dia pergi usaha, pergi cari duit, kemudian dia usaha naik motor, start motor, kehendak apa? Kuasa Allah Ta'ala boleh hidup motor. Dengan kehendak Allah Ta'ala boleh hidup motor. Masya Allah, dia nak tinggal nombor ekor, tapi nak start motor, nak pergi kelas, memang tak hidup motor. Tak tahu siapa. Dengan kehendak Allah Ta'ala nak start motor pergi tinggal nombor ekor, Allah, Masya Allah, Allah Ta'ala izin. Dia pun start pergi dengan pakai helmet, sambil gelap, parking motor, masukkan helmet sambil gelap. Buka apa, takutkan duit, nampak buka. Dia dengan fitrah kuasa Allah Ta'ala, dia pergi tingkat. Dan dengan kehendak Allah Ta'ala, Masya Allah, dia itu benar. Dan semua baik daripada Allah Ta'ala. Perbuatan itu, kehendak itu, semua baik daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tetapi tidak ada redha Allah. Bila tidak ada redha Allah, walaupun perbuatan itu baik daripada Allah Ta'ala, maka dia diberikan iqab ataupun diberikan azab, dosa di atas perbuatan. Baik, satu. Dan ada perbuatan yang juga datang daripada fitrah Allah, yang juga dengan izin Allah, iradah Allah, kehendak Allah Ta'ala jadi macam tu. Tetapi Allah Subhanahu Wa Ta'ala redha, bila redha dapat pahala. Jadi kedua-dua kita tengok, yang satu redha, yang satu tidak redha, Allah Ta'ala ingkar. Kedua-duanya main daripada sifat fitrah. Kedua-duanya main daripada sifat kehendak Allah Ta'ala. Maka di sana, apa yang kita buat kesimpulan ialah orang yang melakukan kebaikan, orang yang melakukan kejahatan adalah sama di sudut timbangan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sama, sebab dua-dua perbuatan, dua-dua daripada fitrah Allah Ta'ala dan dua-dua daripada kehendak Allah Ta'ala. Satu lagi buat baik, satu lagi buat jahat. Dan bila sama timbangannya, maka juga harus bagi Allah Ta'ala nak memasukkan seorang di dalam syurga ke, ataupun nak masuk seseorang itu dalam neraka Allah. Maka harus juga bagi Allah Ta'ala yang sifat dia kuasa, yang ada fitrah, yang ada iradah, kehendak Allah Ta'ala ni, nak memasukkan orang yang tikam nombor ekor tadi ni masuk dalam syurga. Mustahil tak? Allah Ta'ala tu lewat, boleh. Tapi yang kita harap kita nombor tikam apa? Yang tikam nombor ekor tu kita harap betul. Maksudnya siapa yang pergi mengaji tadi, siapa yang buat baik tadi pun tak mustahil bagi Allah dengan iradah Allah Ta'ala, dengan kuasa yang ada pada Allah Ta'ala, nak masukkan orang yang soleh jadi masuk dalam neraka. Tak mustahil. Dan kita pun tak mustahil masuk syurga. Tengok sebelah kita Fir'aun, bukan dengar sejarah dulu orang mengaku Tuhan lah. Tapi masuk syurga. Sebab itu adalah kehendak Allah Ta'ala. Maka tidak mustahil pada akal. Tetapi kita kena ambil satu ayat pendekatan yang lain. Innallaha la yukhliful mi'ad. Sesungguhnya Allah Ta'ala tidak memungkiri janji. Bila Allah Ta'ala tak mungkir janji, orang yang buat baik akan dibalas baik, insya-Allah. Orang yang buat buruk akan dibalas buruk oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Cuma kesimpulan kita mengambil daripada sifat fitrah dan iradah ini menunjukkan setiap perbuatan yang berlaku atas muka bumi ini adalah semua perkara yang harus. Bila semua perkara yang harus, kita memerlukan satu lagi adalah redha Allah Ta'ala. Kita nak buat perbuatan tu biar Allah Ta'ala redha. Kita belajar, kita mengaji biar Allah Ta'ala redha. Kita buat kerja biar Allah Ta'ala redha. Kita buat benda-benda apa sekalipun, perbuatan itu memanglah Allah Ta'ala akan izin. Kita buka puasa pun Allah Ta'ala izin. Boleh makan kenyang, alhamdulillah. Kita buat maksiat,
pun alhamdulillah rezeki makin bertambah. Allah Ta'ala boleh buat, rezeki makin bertambah. Ikan rekor, Masya Allah, rezeki banyak. Main judi, rezeki banyak. Kemudian rasuahnya, Masya Allah, duit banyak. Buat perbuatan yang haram, Masya Allah, jual kurang. Jual kurang yang haram lah. Sebab apa? Kurang tu bukan boleh makan, tapi kurang tu boleh makan lah. Kita dengan kurang, kita pergi jual, tengok tengah jalan nampak kurang, angkat pergi jual kat Cina. Duit yang kita dapat tu haram. Sebab apa? Tak ada manfaat kita jual kurang, sebab dia binatang yang tak boleh makan. Tapi kalau kita jual ke dasar cantik, tak apa. Macam kita beli kucing, kucing haram makan, kucing haram makan, maka haram juga jual beli. Haram jual beli, tapi kita beli apa? Bulu dia cantik lah. Orang kira tang bulu cantik, bulu dia lah. Tapi orang tak tengok bulu lah. Beli orang dah beli orang, dia orang tengok bulu lah. Masya Allah. Tak ada tengok kucing. Ayam boleh makan, maka boleh beli. Contoh, ada orang jual apa? Jual Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, jual beruk, jual kerak. Boleh tak jual kerak? Tak boleh nak. Sebab apa? Kerak untuk apa? Nak makan, tak boleh makan. Tapi orang jual dia di atas kepandaian dia rabat pokok. Orang jual di atas dia punya kepandaian, kecekapan dia pokok. Orang tak ada naik pokok dengan dia, maka dijual atas kepandaian didaktif. Dia pandai naik pokok, suruh ambil 2 biji, dia ambil 2 biji. Bukan dia suruh ambil 2 biji, dia ambil sebiji kat dia, sebiji dia boleh dapat. Bukan. Ini maksud dia ambil 2 biji. Contoh macam anjing. Anjing pun sama juga, adalah haram dimakan, maka haram juga dijual. Tetapi kalaulah dia menjadi pengawas kepada kita, ataupun dia ni jadi pengawal kepada kita, ataupun dia ni dijadikan haiwan buruan, bila kita suruh dia ditangkap rusa, maka dia gigit rusa tu bukan untuk dia makan, tapi untuk buat dia makan. Tapi kalau tengok latih-latih, kita suruh pergi tangkap rusa, dia telan sampai kenyang dah, dia main kaki dia. Yang tu nampak tak sah lagi buat. Dia mestilah, kalau contoh kita lepaskan dia, bismillahirrahmanirrahim, lepaskan dia, suruh pergi tangkap kancil ke, pergi tangkap lembu ke, pergi tangkap apa saja binatang yang boleh diburu, dia tangkap kaki dia untuk melemahkan. Dia heret main kat tuan dia, kemudian itu baru lulus. Maksudnya boleh beli di atas ketangkasan dia, kepandaian dia untuk apa ni, bubur. Maka kita buang saja tanpa bahagian yang digigit tu, dan kita boleh makan yang baki, walaupun tak sempat nak sebelum. Walaupun mati dah, memang mati dah, tak ada masalah. Tapi kalau hidup kita sembilan. Jadi maksudnya di sini adalah dengan sebab iradah dan qudrah Allah Subhanahu wa taala boleh mengadakan atau boleh mentiadakan sesuatu dengan wafqi al-iradah, iaitu bertepatan dengan sifat kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, ada apa tak faham tak tentang sifat qudrah? Sifat qudrah ni dia ada kaitan dengan sifat al-iradah. Jadi kita akan tengok lagi lah sifat ni berkenaan dengan sifat iradah. Tapi kita pergi dulu sampai tentang qudrah. Qudrah ni adalah sifat berkehendak ataupun sifat berkuasa Allah Subhanahu wa ta'ala yang dia wujud sejak daripada azal ini. Dan dia adalah sifatul wujudiyah, sifat yang wujud, sifat yang ada pada zat Allah Ta'ala sejak daripada azal. Jadi qudrah ni lah yang kita akan nampak. Qudrah ni lah yang bila diizinkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita akan mampu melihat Allah Subhanahu wa ta'ala pada hari, pada dalam syurga nanti, insyaAllah. Okey, itu adalah berkenaan dengan qudrah. Kalau disebut dalam matan, wal qudratu wal iradatu al muta'alliqani, iaitulah qudrah, iaitu sifat yang berkuasa Allah Ta'ala, wal iradah, dan sifat berkehendak Allah Ta'ala, al muta'alliqani, yang ta'alluq. Apa ta'alluq lah ni? Lagi pening ni.
Nah, al-muta'alliqani, yang kedua-dua sifat qudrah dan sifat iradah ini ta'alluq. Ta'alluq ni apa? Ada kaitan. Nah, yang berkait bi jami'il mumkinati, yang berkait kepada seluruh ataupun kepada segala mungkin. Nah, iaitulah segala perkara-perkara yang makhluk. Jadi ini kita akan bincang kemudian. Ta'alluq ni dia ada ta'alluq tanjizil qadim, dia ada ta'alluq tanjizil hadis, dia ada suluhil qadim, dia ada suluhil hadis, macam-macam. Nah, istilah-istilah ini akan keluar lepas daripada ni. Saya harap kita bertambah pening lagi lah lepas daripada ni, insyaAllah. Nah, jadi mengaji tauhid ni sebenarnya kalau kita belajar tauhid dalam kuliah-kuliah maghrib sebagai contoh, sebenarnya kita lebih kepada benda yang asas, luaran-luaran saja. Tapi kalau kita dihuraikan dengan lebih detail, sebenarnya panjang lagi. Nah, panjang lagi dan banyak perbahasan. Tapi tak apalah, ni muqaddimah. Nah, kita pun baca ulang-ulang, bagi ulang lagi supaya kita faham. Hari ini boleh satu sifat lah, qudrah. Nah, qudrah sifat yang berkuasa bagi zat Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi qudrah ini dia ada kaitan rapat dengan iradah. Dan qudrah dan iradah ni dia ada kaitannya dengan makhluk. Dan kita ni semua makhluk Allah Ta'ala ada kaitan dengan kuasanya Allah. Kalaulah tanpa kuasa dan kehendak Allah, maka mungkin kita tak berada pada hari ini. Nah, kalau tanpa kuasa dan iradah Allah Ta'ala, mungkin kita tak dilahirkan atas muka bumi ini. Nah, maksudnya ada sesuatu benda lagi yang tak pernah wujud, dan Allah Ta'ala tak izinkan benda tu wujud atas dunia pada hari ini. Tak pernah diwujudkan oleh Allah. Benda tu semua dalam ilmu Allah Ta'ala. Kita tak tahu benda apa yang tak wujud tu. Kalau kita kata dinosaur wujud, lah ni tak ada, maka benda tu ada, tapi cuma tak ada zaman kita. Entah betul ke tidak, wallahu a'lam lah dinosaur tu. Nah, tapi kalau nak ikut saiz Nabi Adam, nah, padanlah dengan binatang yang ada pada zaman tu. Nah, binatang pun kena besar-besar saiz Nabi Adam lah. Tapi kalau kita ni zaman lah ni, hak kecil-kecil ni, maka saiz kucing pun besar kita. Nak kecil lah juga. Kalau zaman Nabi Adam yang tinggi 80 hasta, kucing besar ni pijak mampus macam semut lah. Nah, boleh faham tak maksud saya? Nah, maksudnya itu adalah semua daripada ilmu Allah Ta'ala yang benda dah ada, tapi kita hari ni tak tahu macam mana kewujudan tu boleh ada dan bagaimana kedudukannya, kita tak tahu. Nah, ini semua adalah daripada ilmu Allah Subhanahu Wa Ta'ala, yang juga ilmu ni ada kaitan dalam perbahasan kita nanti selepas mana bab Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, bab ilmu yang ta'alluq dia dengan segala benda yang wajib, benda yang harus dan benda yang mustahil. Wallahu a'lam bishawab.